Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hai semua. Ya, bertemu bersua lagi dengan saya Angie dalam rancangan Kanta Kelab. Salut. Bagaimana hari anda hari ini? Diharap hari ini lebih dan lebih uh, elok daripada hari semalam. Okey? Okey. Di sini saya ingin mencuri sedikit masalah untuk berkongsi sedikit. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerjasama untuk menurunkan jangkitan virus yang mengganggu gugat kesejahteraan negara kita pada masa kini, supaya ni jumlah jangkitan itu boleh menurun dan kita mampu untuk hidup seperti dulu, atau kalau tak seperti dulu pun kita mampu untuk hidup macam mana cakap untuk hidup dalam norma baru yang lebih selesa lah, tanpa sebarang kekangan. Okey. Dan saya juga berharap anda semua akan terhibur dengan kisah-kisah dan perkongsian yang saya kongsi hari ini, memandangkan hari ini adalah hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat. Hari ini merupakan hari untuk saya membuat perkongsian kisah-kisah seram yang telah saya cari di laman-laman web. Kemudian saya olah cerita itu untuk disampaikan kepada anda semua. Okey? Diharap terhiburlah, dan anggaplah semua yang saya persembahkan di sini hanyalah satu hiburan dan peneman untuk anda pada masa kini ya. Okey, tanpa buang masa kita terus ke cerita pertama. Okey. Ah, Bagaimana sekejap ya, saya nak buat sedikit perubahan di sini. Sekejap nampak saya kan? Alright. Okey, tanpa buang masa, kita terus masuk ke cerita pertama kita pada malam ini. Ya, kisah pertama kali ini adalah berlatarkan sebuah sekolah agama yang ada di negeri Sarawak. Sang penulis telah merahsiakan sekolah tersebut, dan kisah ini dikatakan oleh si penulis masih mekar dalam ingatannya kerana ramai pelajar yang masih tahu dan ingat tentang kisah ini. Jadi apakah kisah itu? Okey, sama-sama kita perdengarkan. Okey. Alright. Okey, semuanya berlaku belasan tahun yang lalu. Pagi itu kecoh. Budak-budak asrama bercerita tentang apa
yang telah terjadi pada salah seorang pelajar yang bernama Nora. Ini bukan nama sebenar, nama yang saya kasih. Nama yang saya beri untuk cerita ini. Saya tak gunakan nama sebenar dia, okey? Saya beri dengan nama Nora. Saya ganti nama dia dengan nama Nora. Okey. Nora ini terpaksa pada sebelah paginya lah terpaksa dibawa untuk dapat kerawatan. Tapi pada malam itu Nora ini telah dibawa ke surau dan ditemani oleh beberapa orang ustazah yang ada di sekolah kami. Nora memang seorang pelajar yang pintar. Ini semua kerana beliau memang terkenal lah dengan seorang pelajar yang gigih belajar. Dia tekun belajar, rajin belajar, sebab itulah dia jadi pelajar yang pintar kan. Nak dijadikan cerita, pada satu malam ni Cik Nora ni kerana dia terlampau kusyuk belajar, jadi dia tak perasan yang jam masa itu dah dekat pukul 11 atau 11 lebih macam itulah. Apabila menyedari waktu sudah semakin lewat, Nora ini pun terus mengemaskan macam biasa, kemaskan buku semua kan, simpan. Dan pada awalnya Cik Nora ni memang bercadang, dia ada bercadang nak terus tidur. Terus tidur, tapi memandangkan cuaca pada masa itu musim kemarau. Jadi panas. Cik Nora ni pun dia rasa macam tak selesa kan, sebab peluh badan melingkit kan. Jadi kalau saya macam saya kan, saya memang tak nak tidur dalam berpeluh. Memang saya akan mandi ke, lap badan ke macam tu kan, baru saya tidur. Sebab kalau saya tidur dalam keadaan yang tak bersih macam itu, saya jadi macam tak macam mana macam tu, tak nyenyak tidur. Begitu juga yang terjadi dekat si Nora ni. Jadi Nora telah mengambil keputusan untuk turun ke salah satu bilik air yang ada di bangunan dom mereka. Sesampai di sana, Nora terus masuklah dalam bilik mandi dan lakukan apa yang patutlah, rutin kita macam cuci muka, mandi, lap badan, gosok gigi macam tu lah. Okey. Dan tak lama lah, sebab waktu tu dah malam kan, ada sejuk sikit kan, jadi si Nora ni dia tak lama untuk lakukan semua tu. Dia macam janji bersih sikit sajalah. Okey. Janji lepas selesai semua, dia pun keluar, dia buka pintu yang bilik mandi dia tu. Baru saja sampai bahagian macam dia buka macam ni kan, buka pintu tu, jengukkan kepala, tiba-tiba dia dengar sesuatu. Dia dengar bunyi. Seperti orang tengah macam mana tu? Menyedut sesuatu dengan menggunakan straw ataupun apalah. Macam kita dekat tapak. Dia bunyi. Dia buat macam, dia dengar bunyi macam tu. Nora ni pun berkata, siapa pula lah yang boleh minum dalam tandas ni? Kata si Nora dalam hati. Sebab sikap ingin tahu. Itulah masalahnya. Sebab sikap ingin tahu, Nora ni pula terus meneliti dari mana datangnya suara itu tadi. Setelah beliau teliti betul-betul, barulah dia dapat mengecam
yang bunyi itu berasal dari sebuah tandas yang berada di hujung sekali. Berasal di sebuah tandas yang berada di hujung sekali. Jadi si Nora ni nak dijadikan cerita, dia ni tak tahulah, mungkin masa tu dia berani ke apa kan. Dia pun cuba untuk bergerak perlahan-lahan mendekati bilik mandi yang berada di hujung tu. Dia bergerak perlahan, perlahan supaya dengan niatlah orang yang ada dalam bilik mandi tu tak tahu yang dia datang. Itu niat dia sebenar dia. Dia nak tengok siapa pula yang minum dalam tandas. Kan pelik kan? Jadi belum berapa jauh si Nora ni nak sampai ke bilik tandas tu tadi yang dekat ujung tu, yang dia rasa ada orang dalam tu, yang ada sesuatu mengeluarkan bunyi tu tadi. Tiba-tiba macam kaki Nora ni terpaku. Dan pada masa yang sama, masa dia terpaku tu, bunyi sedutan tu pun berhenti. Dan si Nora ni pun sempat juga berkata pada dirinya, dia tahulah. Dia tahulah. Dia kata dalam hati dia tahulah. Dia ingat yang orang yang dia nak apalah yang dalam tandas tu, dia ingat benda tahu yang dia nak pergi sana, nak sergah ke apa ke kan. Dia ingat dia tahu. Lepas tu dia pun tu, lepas dia terhenti sekejap, dia pun mula lagi. Belum melangkah si Nora ni, tiba-tiba dia tengok semacam samar-samar lah, semacam satu bentuk bulat, berbentuk macam seakan-akan kepala manusia kan, menonjol tiba-tiba keluar. Bayangkan, keluar daripada pintu tandas tu, tiba-tiba keluar. Selepas tu dia nampak macam rambut panjang kan, di celah-celah rambut panjang tu, bahagian tepi tu, itu dia nampak ada macam bentuk dagu. Dekat bawah dagu tu macam penuh dengan darah. Apa lagi, bukan setakat maaf. Okey. Apa lagi, si Nora ni pun teruslah dia berlari lintang pukang dengan dia punya baldi semua, terus keluar daripada bilik mandi. Di waktu perjalanan dekat bilik mandi tu, dekat situ dia ada macam ternampak, sebab bangunan sekolah dia orang ni macam dalam satu bentuk segi empat tau, dalam bentuk segi empat, dan hostel macam ni kan. Lepas tu tengah-tengah ni ada tempat untuk sidar pakaian, ampaian ramai tu kan. Waktu dah limpas tu, dia tengok macam ada seorang, kan ini selalu menjadi macam aktiviti lah untuk macam budaya pun boleh lah kan. Boleh lah kita guna perkataan budaya kan untuk budak-budak asrama ni. Dia orang selalunya akan sidar pakaian pada waktu malam, dan paginya kalau diambil, berkemungkinan pakaian itu, terutama macam masa tu kan dia musim panas, jadi mungkin masa tu pagi dia orang ambil kan pakaian tu, kira macam dah setengah kering ataupun kering. Itu niat dia orang sebenarnya, memang banyak. Jadi apabila si Nora ni limpas kosan tu, dia nampak macam ada seorang kakak senior tengah menyedar pakaian dekat situ. Dan si Nora ni pun tak jadi nak balik ke bilik, ke dorm dia. Dia terus belok jumpa dengan kakak tu, dengan niat dia nak minta tolong. Sampai dekat sana, si Nora ni pun terus bercakap dengan kakak senior ni tadi, yang tengah sibuk sedar pakaian tu kan. Kak, tolong saya kak. Tadi saya nampak hantu kak dekat tandas.
kata si Nora sambil dia macam membetulkanlah atau menstabilkan pernafasan beliau pada masa itu. Hantu? Betul ke? Sambil pelajar senior itu sibuk menyambung apa yang dia buat, iaitu menyidar pakaian. Dia mengambil satu persatu pakaian dalam baldi dia dan dia letak dekat ampaian tu kan. Okey. Ya kak, betul. Sumpah saya tak tipu. Tolong kak, tolong saya boleh tak? Tolong panggilkan ustazah. Panggil ustazah pergi sini, kemari, okey? Saya lemah ni kak. Si Nora cuba sedaya upaya untuk meyakinkan pelajar senior yang dia jumpa tadi. Tapi pelajar senior ini sekali lagi, kau nampak muka hantu tu? Kau ada nampak? Tak kak, saya tak nampak. Masa tu kan saya takut. Mana saya nak nampak? Saya tak nampak kak, tak nampak. Kenapa pula kakak tanya soalan pelik-pelik macam ni? Kini bertukar. Cik Nora pula yang mulai keheranan dan pelik dengan tingkah laku kakak senior yang ada di depannya pada masa itu. Kemudian si kakak senior ini pun terus tarik baju yang ada dekat depan dia tu. Dia tarik pelan-pelan sambil dia senyum. Akulah yang kau nampak. Okey. Salah. Masih tertinggal suara ni. Sorry. Alright. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Betul-betul minta maaf dengan anda semua. Sebab sejujurnya lah. Saya dah tulis skrip dekat sini kan. Tajuk cerita ni adalah kakak senior di kawasan Ampaian. Itu tajuk sebenar dia. Okey, biar saya ceritakan. Saya tak nak pakai yang saya dah tulis ni. Yang saya dah tulis sekarang ni. Saya tak nak pakai. Biar saya ceritakan kepada anda sendiri bagaimana keadaan saya dekat sini. Saya buat penggambaran ni lebih kurang pukul 2. Pukul 2 pagi. Dan sejujurnya saya sendiri meremang. Saya belum pernah rasa meremang macam ni kat rumah saya sendiri. Aduh. Macam mana sekarang? Saya haraplah yang nombor 2 nanti ada kurang sikit lah. Dan saya minta maaf lah kalau yang empunya cerita ni. Saya minta maaf sebab bahagian depan tu ada saya tambah tau. Sebab dia cuma cerita bahagian climax saja. Bahagian yang dia jumpa dekat Ampaian tu, dia terus tu. Dia tak ada yang depan tu kan macam pembuka, macam naik macam tu kan. Dia tak ada. Dia terus boom macam tu. Jadi saya olah sikit, lepas tu jadilah apa yang anda dengar.
sekarang ya. Jadi saya harap anda semua berpuas hatilah dengan perkongsian pertama ini tadi, dan anggaplah apa yang saya ceritakan pada anda. Saya ketawa ni, bukan apa ni, ada lain sikit rasa lah. Okey, uh, okey, sekejap. Okey, dekat sini, saya haraplah perkongsian saya telah kongsikan tadi, kisah yang saya telah kongsikan tadi, saya harap perkongsian itu akan menjadi satu cuma kisah hiburan dan peneman anda di masa macam sekarang ni kan. Anggaplah ini semua sekadar penghibur dan peneman anda. Okey, salam Kanta Kelam, salut. Okey, lepas ni kita balik pada cerita kedua. Okey, relax. Okey. Kita ubah latar belakang dia kan. Kita ubah sikit. Maaflah hari ni saya tersalah pakai baju ni. Baju coreng ni ada warna hijau lah. Jadi dia masuk lah dalam. Aduh, yai. Itulah. Minta maaf lah. Sebab saya dah termasukkan baju ni dalam tu sekali. Itulah. Aduh. Pelik lah. Okeylah, tanpa kita buang masa, biasa terus masuk ke cerita kedua dan cerita terakhir kita pada malam ini. Cerita ini berkisar tentang sebuah institusi pengajian tinggi yang ada di Shah Alam, Selangor, Darul Ihsan. Okey. Kisah ini berkait rapat dengan sebuah lift yang digelar sebagai lift waka di situ. Saya tak akan sebut institusi ini apa, dan saya cuma beri sedikitlah pembayang dia. Nanti kalau anda semua dengar sepanjang cerita ni, mungkin anda akan dapat tangkap di manakah tempat sebenar kisah ini. Okey, saya tak akan sebut, tapi saya akan beri pembayang dia sepanjang cerita ini, dan mungkin anda akan dapat tangkap di manakah tempat itu. Okey? Alright. Okey, kita terus ke ni kan. Okey, satu lagi clue saya nak beri dengan anda semua. Lift ini tepi dia ada ATM. Faham? Mungkin rasa macam tahu-tahu kan. Okey, kita terus kepada cerita. Okey. Pada masa tu lecturer saya dan kawannya ingin naik ke tingkat 6 sebuah bangunan menara yang ada di institusi ini tadi. Ada sikit kan? Okey. Sebaik saja mereka tiba di lift tersebut, lecturer saya pun terus menekan butang untuk ke tingkat 6. Okey. Seperti mana yang mereka dua telah janjikan. Mereka dua ada urusan lah di tingkat 6 pada masa itu. Jadi mereka berdua ni kira nak ke tingkat 6 lah. Jadi diorang tekan tingkat 6. Okey. Setelah pintu tu ditutup, dia orang ni biasalah, orang perempuan kan, dia orang ni pun terus berbual, chat di dalam
lift itu. Sehingga mereka tak sedar bahawa lift itu telah naik lebih daripada tingkat 6. Lebih daripada tingkat 6. Dan tiba-tiba mereka terkejut. Mengapa pula lift ni tak berhenti di tingkat 6? Mereka telah dibawa ke satu tingkat yang saya tak perlu sebut. Mungkin ada yang dah tahu ni. Dibawa ke tingkat tu, tingkat yang tu, okey. Yang mana maafkan saya. Yang mana di tingkat itu telah dikosongkan. Mereka dibawa ke tingkat yang telah kosong dan gelap. Mana tak pelik. Tingkat itu berada di atas tingkat 6. Okey. Si kawan lecturer ni pun bertanya, kenapa kita pergi pergi tingkat ni? You betul ke ada tekan level ni tadi? Kan kita dua janji nak pergi level 6. Kenapa pula kita dua boleh pergi kat sini? Lecturer saya cuma mengiyakan saja pertanyaan kawannya. Dan dia pun terus menekan kembali butang nombor 6. Dan lift ini tadi terus turun. Tapi yang peliknya lagi, lift itu tak singgah di level 6. Malah dia terus pergi ke level 2 ataupun tingkat bawah. Sampai di sana, mereka dua cuba tekan lagi, nak pergi level 6 pun terus naik ke level yang tingkat yang kosong tadi itu. Begitulah mereka berdua macam tersekat di dalam terperangkap dalam lift itu. Begitulah mereka berdua terperangkap lebih kurang dalam 10 kali. Lift itu naik turun daripada tingkat bawah naik ke tingkat yang gelap tu, yang kosong tu. Lepas tu turun lagi, naik. Sehinggalah mereka berdua ni kira macam dah menyerah dan mereka tahu ada sesuatu yang tak betul kan. Tak berapa cun sangat masa tu. Jadi diorang pun sebaik saja lift itu sampai dekat tingkat bawah, diorang pun terus keluar. Sebaik saja pintu tu tutup, lift tu tutup, yang kawan dia ni pun terus ajaklah lecturer saya ni untuk tunggu dulu. Kita jangan balik. Kita tengok. Kan dekat atas lift tu kan ada satu indicator yang mengatakan lift itu pergi level berapa kan. Dan mereka berdua ni pun terkejut. Lift tu naik. Sampai level 6. Boleh pula dia berhenti. Habis, siapalah yang turun ataupun naik di level 6 itu tadi? Kan pelik. Okey. Saya sengaja potong cerita lift itu tadi sampai di situ saja. Sebab benda ini menjadi tanda tanya pada mereka berdua. Kenapa dari tadi diorang tekan lift tu tak juga berhenti dekat level 6? Tapi apabila diorang dah keluar daripada lift tu kan,
tak ada ditekan, tak ada semua pun. Boleh pula dia berhenti kat level 6. Itulah yang menjadi misteri pada dua orang ini tadi, iaitu lecturer dan kawan lecturer ini kepada si penulis ni. Okeylah. Memang pelik lah. Dah tekan berapa kali pun tak berhenti kan. Tak mungkin lah kalau ada technical problem pun, masalah technical kan, tak mungkin lah sampai tahap macam tu. Tapi kita tak tahulah, sebab kalau mengikut apa yang saya baca dekat lift ni, memang ada banyak ada kisah. Pernah ada jumpa banyak lah benda yang pelik-pelik. Sampaikan ada perempuan histeria dalam tu. Dia sampai kat bawah aja buka pintu, tengok perempuan tu mengaung-ngaung, meraung-raung seorang diri kan, macam nampak sesuatu lah. Ada yang menceritakan yang dia pernah jumpa sesuatu dalam lift itu. Tapi saya tak dapat, saya belum dapat lagi cerita tu. Yang ini saja yang saya dapat, yang dia orang terperangkap dalam lift ini. Jadi sebenarnya tajuk dia adalah lift menara ... Itu tajuk dia ya. Okeylah. Diharap semua yang saya kongsikan di sini mampu menghiburkan anda semua ya. Anggaplah rancangan ini penghibur dan peneman anda semua. Akhir kata maaf ya jika ada tersilap kata dan cara sepanjang saya memberi perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankanlah kajian atau selidik anda sendiri jika anda inginkan lebih kepastian. Tetap patuhi SOP. Kita masih jauh untuk menang. Sasaran 4K masih jauh. Stay safe semua. Salam Kanta Kelam. Salut. Bye bye. Terima kasih telah memilih saluran Antaku. Harap semuanya terhibur dengan pengungsian yang telah disampaikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.